Alright guys, oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Oke, jadi sekarang kita di 6.3. Oke, apakah cabaran cabaran besar yang ketiga, oke, yang dihadapi oleh negara kita selepas pembentukan Malaysia? Oke, cabaran ketiga ialah ancaman komunis. Oke, macam mana kita mau selesaikan ancaman komunis ini? Alright, jadi kegiatan komunis ini menjadi ancaman utama kepada keselamatan negara pada masa itu. Oke, and then kegiatan yang dilakukan oleh komunis ini antaranya ialah serangan bersenjata, oke, terhadap pasukan keselamatan, polis, askar. Oke, lepas tu menyerap masuk ideologi komunis, hasut penduduk tempatan, oke, and then kegiatan sabotage, oke, terhadap kemudahan awam. Sabotage ini apa? Dia merosakkan, ya, kemudahan awam, landasan kereta api, jalan raya, ke hospital, mereka rosakkan. Kurang ajar nih komunis. Oke, jadi kerajaan pun terpaksa mengambil langkah yang tegas untuk menyelesaikan masalah ini. Ini salah satu masalah besar nih ya. Oke, sudahlah, tadi itu apa? Masalah ekonomi, lepas itu masalah Singapura lagi mau keluar, sekarang masalah komunis lagi. Oke, jadi kita tengok nih ancaman komunis ini berlaku di Sarawak dan Tanah Melayu ya. Oke, jadi kita fokus ke di Sarawak dulu. Oke, ancaman keselamatan di Sarawak. Oke, gerakan komunis di Sarawak ini bermula sejak sebelum pembentukan Malaysia lagi. Oke, sejak zaman pendudukan Jepun lagi. Oke, CCO, Clandestine Communist Organization kan. Oke, CCO. Jadi serangan komunis ini fokus di bagian pertama dan bagian ketiga di Sarawak. Apa tuh bagian pertama ketiga tuh? Oke, di Sarawak ini kan luas. Oke, zaman pemerintahan Brok Tuari dia pecahkan kepada 5 bahagian. Oke, bagian pertama Sarawak ni bagian Kuching. Alright. Kamu tengok ni dulu peta. Oke ya. Dan bagian ketiga ni tengah Sarawak. Oke, area Muka, Bintulu apa semua ni, oke, Kapit nih pedalaman. Alright. Itulah maksudnya bagian pertama dan bagian ketiga. Alright, jadi apakah bentuk ancaman yang dilakukan oleh komunis di Sarawak? Ya, uh, banyaklah, kurang ajar nih, jahat nih komunis. Ya, dorang terlibat dalam politik. Oke, mereka menentang gagasan Malaysia. Mereka menentang pembentukan Malaysia sebab mereka mau bentuk negara komunis. Oke, jadi mereka pun menyeludup masuk dalam kerajaan. Okey, jadi kerajaan Sarawak terpaksa memburu dan menangkap ahli yang terlibat. Tapi mereka ni pandai, ada yang dapat lari sampai ke Kalimantan. Kalimantan ni Indonesia, di bawah Sarawak tu kan. Okey, orang bentuk Parti Komunis Kalimantan Utara. Okey, jadi mereka pun meneruskan penentangan bersenjata. Okey, melalui pasukan rakyat Kalimantan Utara. Okey, namanya Paraku. Kan Indonesia tidak suka kan dengan pembentukan Malaysia pada masa itu. Jadi and then pasukan gerila rakyat Sarawak pun PJRS membentuk Republik Komunis di Sarawak. Mereka mau membentuk sebuah negara komunis di Sarawak. Okay, itu tujuan mereka. And then serangan bersenjata. Okay, Ogos 1952 komunis menyerang kawasan di Batu Kitang, Kuching, Sarawak dan menandakan permulaan serangan komunis terhadap orang awam. Maksudnya start dari situ. Komunis start sudah menyerang orang awam. Bukan saja polis yang serang, orang awam pun diserang. Okay. Jadi macam mana? Apakah usaha untuk mengatasi masalah ini? Okay, jadi langkah pertama kerajaan menjalankan perang saraf. Okay, perang saraf ni bukannya maksudnya diserang tu saraf tunjang, saraf tunjang di belakang di saraf tunjang komunis, bukan begitu. Perang saraf ni maksudnya perang psikologi, perang psiko. Okay, ya. Jadi apa yang dibuat oleh kerajaan? Okey, pertama mengadakan perhimpunan awam, okey, dengan memberi, lepas itu bagi ceramah, bagi taklimat, beri kesedaran kepada rakyat bahayanya ancaman komunis. Okey, and then menyebarkan risalah untuk menyampaikan maklumat tentang bahaya komunis. Okey, lepas itu supaya orang awam ni kan benci kepada komunis. Okey, supaya komunis ni tidak dapat hasut orang awam ni untuk benci kerajaan. Jadi itu perang psiko, ya. Dan mengisytiharkan kawasan putih yang bebas daripada ancaman komunis. Maksudnya, kawasan putih ini kawasan yang bebas komunis, kawasan hitam yang ada ancaman komunis. Jadi kawasan yang hitam ni itu yang dijaga betul-betul, right? Dan tawaran program pengampunan kepada anggota komunis. Okey, dorang sebarkan di surat-surat risalah. Okey, dorang tawarkan pengampunan. Okey, komunis yang menyerah diri, menyerahkan senjata, diberi pengampunan. Okey, tidak dihukum. Alright, and then pembangunan infrastruktur dengan menyediakan kemudahan perhubungan lebih baik kepada penduduk. Jalan raya diperbaiki. Okey, kemudian pada masa itu ada telefon kan. Okey, jadi senang berhubung. Jadi kalau ada apa masalah, okey, serangan komunis, penduduk cepat untuk bagi tahu kepada pihak berkuasa. Okey, itu namanya perang saraf. Okey, and then operasi ketenteraan. Okey, okey, beberapa operasi ketenteraan, okey, iaitu operasi Hema namanya. Okay, 1965 di bagian pertama, operasi Rascom pula, ini kita sudah cerita di video sebelumnya.
Oke, di bagian ketiga. Jadi operasi di Sri Aman dilancarkan di bagian kedua. Jadi setiap bagian ini ada operasinya sendiri. Oke, maksudnya operasi ini ada satu tim yang disediakan oleh kerajaan, oke, tentara dan polis. Oke, mereka bekerja sama untuk lawan komunis melalui ketenteraan. Perang lah. Oke, bertembak lah. Oke, bilang orang siapa bertembak. Oke. Jadi kita tengok apa operasi Hema di Sarawak ini. Operasi Hema ini dia mereka cuba untuk bangkitkan semangat penduduk Sarawak untuk menentang komunis. Dia lebih kurang juga macam rancangan BRICS di Semenanjung. Apa yang mereka buat? Julai 1965, mereka mendirikan perkampungan baru. Dorang buat kampung-kampung baru. Dorang kasih asing. Orang-orang Cina Hakka ni, mereka ni kan banyak yang terpengaruh dengan komunis kan. Jadi mereka kasih asing. Dan orang-orang Cina Hakka ini yang benci komunis ini mereka diasingkan. Dikumpul di satu kampung, buat kampung baru. Supaya mereka senang dijaga dan komunis tidak berani datang dekat. Alright. Jadi dijagalah 24 jam dikawal oleh tentera. And then operasi Hema ini menyebabkan gerakan komunis ini semakin lemah. Jadi tahun 1970 baru tamat. 65 hingga 75 tahun. Operasi ini untuk lawan komunis saja. Oktober 1973, pemimpin komunis menulis surat kepada Datuk Patinggi Abdul Rahman Yaakob, Ketua Menteri Sarawak pada masa itu. Dorang cadangkan untuk berunding. Lepas tu 500 orang anggota komunis menyerah diri, keluar dari hutan, dorang menyerah dirilah. Settle, tak payah sudah berperang. 5 tahun berperang. Right? Itulah di Sarawak. Jadi apa yang dibuat oleh kerajaan ni memang berkesan lah untuk mengatasi ancaman komunis ni. Paling berkesan tu ialah mereka pandai tarik sokongan daripada rakyat untuk menentang komunis. Jadi penduduk pun beri sokongan kepada usaha kerajaan. Jadi senanglah untuk kasih settle ni komunis. Alright. Jadi lepas tu ramailah komunis yang menyerah diri, kembali menjadi orang awam, menjadi orang biasa. Right? And then yang kedua kita tengok macam mana ancaman komunis di Semenanjung Malaysia. Parti Komunis Malaya PKM, mereka meneruskan kegiatan mengancam keselamatan di Semenanjung, di Tanah Melayu. Mereka bertindak agresif, menyerang anggota keselamatan, dorang serang orang awam, dorang sabotaj kemudian awam. Ini panjang ceritanya ni ya. Masih ramai lagi veteran-veteran tentera yang hidup zaman ni, dorang masih boleh lagi cerita macam mana kekejaman komunis. Kalau cikgu tengok di TV tu dia punya dokumentari memang sedih lah. Memang sedih. Banyak. Pertama apa yang komunis buat? Pembunuhan anggota keselamatan dan orang awam. Anggota keselamatan siapa? Askar dan polis lah. 17 Jun 1968, PKM telah melakukan serang hendap terhadap pasukan keselamatan di Keroh Perak dan mengorbankan selama 16 anggota keselamatan. Ini cikgu pernah tengok ceritanya ni. Dokumentarinya di TV. Kesian serang hendap. Lepas 7 Jun 1974 menembak mati Ketua Polis Negara. Ketua Polis Negara dorang bunuh. Beraninya Tan Sri Abdul Rahman Abdullah Hashim yang di Kuala Lumpur. Mereka bunuh Ketua Polis Negara. Dan mereka menembak mati pula Ketua Polis Negeri Perak. Tan Sri Hu Chong Kong dan pemandunya di Ipoh. And then orang awam pun dibunuh juga. Rumah-rumah dibakar. And then 1969 seorang wanita disiksa sehingga mati di Sintok Kedah. Itu yang masuk dalam berita, yang kita tidak tahu, yang kita tidak nampak lagi banyak orang. Dan peri api dipasang di sepanjang jalan di Changlun Kedah. Kamu tahu peri api? Ada yang tidak tahu ke? Peri api ni kalau kau pijak meletup. Itu peri api. Jalan raya dan jambatan kereta api diletupkan. Orang letupkan jalan raya. Jambatan mereka letupkan. Kurang ajar punya komunis. Ini dia punya Kerajaan Akbar. Nih KPN dibunuh dengan kejam. Ketua Polis Negara. Right. And then seterusnya apa? Pengeboman Tugu Negara. Kamu tahu kan Tugu Negara kan? Tuh yang patung Wira Negara itu kan. 1975 patung itu dibom oleh komunis. Dan apa usaha mengatasinya? Apa langkah untuk mengatasinya? Kerajaan telah menjalankan strategi counter insurgency, ataupun singkatannya COIN. Ini usaha keselamatan, dan pembangunan untuk memenangi hati rakyat.
supaya mereka sokong kerajaan, support kerajaan untuk atasi masalah komunis ini. And then perjanjian kerjasama sempadan, Malaysia dan Thailand, Malaysia dan Thailand kerjasama untuk sama-sama banteras, eh, kegiatan komunis ini. Sebab komunis ini pandai kan, mereka bertapluk di hutan, kan Malaysia kan sempadan dengan Thailand kan, contohnya area Kedah, Kelantan sana kan. Jadi mereka lari sampai ke sempadan Thailand, mereka bersembunyi di sana. Jadi kerajaan Malaysia tidak dapat masuk ke kawasan Thailand. Jadi Malaysia dan Thailand kerjasama minta tolong dengan Thailand supaya bantu Malaysia. Sama-sama jaga sempadan untuk kawal nih komunis ini. Alright. Jadi kerajaan telah mengambil tindakan yang serius untuk mengatasi masalah komunis, dan akhirnya dalam sekitar tahun 1977 kegiatan komunis ini disiarkan, kira tamat sudah lah. Kira tamat sudah. Alright. Jadi ancaman komunis, pembentukan Malaysia 63, sekitar 70-an masih ada komunis. Jadi awal pembentukan Malaysia itu sangat menderita lah, makin negara kita sangat menderita, banyak masalah. Negara yang baru merdeka sepatutnya aman sudah kan, merdeka kan, kita bentuk negara baru, tapi ini ada lagi pula nih komunis. Tiada habis-habisnya. Jadi kita ucapkan terima kasih lah kepada pemimpin negara kita pada masa itu, askar, polis, semualah pasukan keselamatan yang ada yang terkorban pada masa itu, waris-warisnya, kita ucapkan terima kasih. Ramai askar-askar polis yang setelah mendapat penganugerahan daripada pihak kerajaan. Ada yang dapat gelaran dato, ada yang dinaikkan pangkat, ada warisnya yang diberikan ganjaran, macam-macam lah. Banyak sumbangan mereka. Jadi perjuangan kemerdekaan itu bukan terhenti setakat pembentukan Malaysia. Sudah merdeka habis begitu ya, bukan. Lepas merdeka, time itulah betul-betul negara kita berjuang bersendirian, berjuang sendiri untuk mempertahankan negara. Jadi settle ancaman komunis. Jadi lepas ni kita cerita pula, macam mana pembangunan dan ekonomi. Macam mana kita mau bangunkan? Apa masalahnya mau bangunkan negara kita nih? Alright, jadi itu saja. Kita rehat dulu, nanti kita sambung kemudian di 6.4. Alright, selamat mengulang kaji.